Tapi ingin membuat anda semua menyenangi mauduk topik kita pada hari ini dalam forum perdana Hari Orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan buat para hadirin yang sudi datang pada hari ini. Dan juga selamat datang juga kepada warga penonton yang sedang menonton dari langsungan tontonan langsungan YouTube. Hari ini kita mempunyai satu topik sungguh bernas dan juga menjadi satu perbualan yang sangat hangat dalam kalangan masyarakat Malaysia kita pada hari ini, iaitu isu kesalahan ejaan bahasa dan isu kegramatisan bahasa. Sebelum itu, sebagai moderator anda pada hari ini, Aiman Effendi, saya ingin takrifkan apakah itu isu kesalahan bahasa secara konseptualnya. Isu kesalahan bahasa merupakan satu isu yang berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, cara penggunaan bahasa dan sebagainya yang mengikuti dan bertepatan dengan perkara 152, iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama kita, warga hari ini sekalian. Oleh itu, saya telah membawa anda panel-panel yang sungguh kacak dan sungguh hebat, iaitu panel pertama kita, Datuk Dr. Encik Aizuddin bin Suhaimi selaku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka kita. Panel kedua kita iaitu Encik Hamad Hafif selaku Timbalan Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia. Juga tidak dilupakan panel ketiga pada hari ini iaitu novelis kita iaitu Encik Aiman Kuriani, novelis pecah panggung kita pada hari ini. Seterusnya, ingin kita pecahkan lagi ataupun kita perincikan lagi apakah itu isu kesalahan bahasa dan apakah yang panel kita akan kongsikan kita pada ini. Itu contohnya apabila masalah rojak ataupun masalah kita menggunakan bahasa, kita menggunakan bahasa lain dalam bahasa utama kita. Dan juga kita tidak lupa dari segi penggunaan bahasa dalam media massa juga. Itu juga menjadi satu isu yang panel-panel kita akan bakal kongsikan. Oleh itu, tanpa membuang masa juga, saya mempersilakan pembukaan topik kita dengan panel pertama iaitu Datuk Dr. Encik Aizuddin bin Suhaimi. Okey, baik. Terima kasih Daun Keladi buat Tuan Moderator iaitu Encik Aiman Effendi. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat rancangan Forum Perdana Hal Ehwal Melayu kerana sudi menjemput saya yang bukanlah siapa-siapa dalam bidang bahasa Melayu ini. Okey, lawak pula tuan ya. Allah, tidaklah sebegitu. Okey, baiklah, ini saya mengajukan satu topik yang antara topik kecil yang hangat bagi topik hari ini, iaitu kesalahan isu tata bahasa, di mana saya ingin mengemukakan tentang isu penggunaan singkatan kata di dalam teks dan juga baik, acap kali kita lihat rakyat Malaysia sering kali menggunakan singkatan bahasa sewaktu mereka berkomunikasi, lebih-lebih lagi kaum muda di dalam Malaysia. Contohnya dalam media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Contohnya seperti penggunaan perkataan saya di mana ditukarkan menjadi SYA. Lepas tu kepada KPD. Juga OK kepada K dapat dilihat di situ. Rakyat Malaysia telah menjadi malas seperti keldai sehinggakan perkataan yang hanya 2 huruf OK juga dipendekkan menjadi K. Justru itu isu ini sangatlah penting dan juga patut diberi tumpuan untuk oleh kita supaya bahasa Melayu tidak akan runtuh kerana zaman. Maka untuk menghindari penggunaan singkatan bahasa di mana kita berkomunikasi atau melakukan teks, terdapat beberapa cara yang boleh dipraktikkan, iaitu kita perlulah menggunakan bahasa yang tepat sewaktu kita ingin berkomunikasi atau menggunakan teks. Sepertinya contoh seperti saya katakan tadi, saya. Jadi kita boleh menggunakan perkataan saya itu seperti asalnya saya. Tidak perlulah kita menggunakan penyingkatan kerana yang adalah 4 huruf sahaja, SAYA. Mengapa perlu kita singkatkan lagi benda yang singkat? Betul itu, betul. Ya, setuju. Okey. Seterusnya kita juga menggunakan tanda bacaan yang betul. Contohnya seperti sama-sama. Kita boleh gunakan sama, sempang, sama.
tidaklah seperti zaman mula sekarang sama dua, di mana dibaca seperti sama dua kali, sama-sama. Okey. So itu merupakan antara langkah-langkah yang perlu digunakan untuk kita menghindari penggunaan penyekatan bahasa dalam teks dan juga komunikasi. Apakah doktor, apa kata kalau doktor kongsikan mengenai bahasa rojak pula? Okey, acap kali kita dengar bahasa rojak ini di mana-mana sahaja. Tidak kiralah di restoran, di tempat kerja, di sekolah, malah di pejabat. Sebenarnya bahasa rojak ini ialah takrifan bagi bahasa rojak ialah di mana kita mencampurkan dua bahasa sewaktu kita berkomunikasi. Contohnya kebiasaannya ialah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tapi namun terdapat juga bahasa Inggeris dengan bahasa Cina atau bahasa Tamil dengan bahasa Inggeris. Namun yang ingin dibincangkan hari ini ialah penggunaan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Contohnya seperti Encik Aiman, boleh awak cuba try test tengok benda tu? Okey, cuba try test tengok. Jika anda melihat maksud cuba itu, cuba try test tengok. Cuba dan try ialah benda yang sama. So cuba, itulah kesalahan kegramatisan dan tata bahasa. Try, test, tengok. Try, test itu merupakan bahasa Inggeris, dan try, test bahasa Inggeris dicampurkan dengan cuba, tengok. So seperti saya menggunakan so juga merupakan bahasa rojak. Saya juga telah terbiasa dengan bahasa rojak ini kerana sekalipun saya di Dewan Bahasa dan Pustaka, namun kami tidak terkesan terasing dengan kesan bahasa rojak ini. Maka kita haruslah menghindarkan penggunaan bahasa rojak dalam kehidupan seharian kita agar bahasa Malaysia lebih bangkit dan tidak lupus dan digunakan dengan bahasa lain seperti sewenang-wenangnya. Kesimpulannya, seperti Pendeta Zakbar berkata, terdapat bahasa ni terdapat dua bahasa, iaitu bahasa surat dan juga bahasa basahan. Bahasa basahan ini ialah basahan yang tidak rasmi seperti kita gunakan sehari-harian. Bahasa surat ialah bahasa rasmi seperti kita gunakan untuk kerja dan sebagainya. Maka jika anda perlu menggunakan juga bahasa rojak ini, maka elakkanlah gunakan suatu bahasa rasmi, sebaliknya gunakanlah bahasa basahan. Dan sebaliknya kita mengelakkan untuk menggunakan bahasa rasmi kerana bahasa rasmi ini akan mengakibatkan impak yang besar dan juga skala yang besar. Contohnya surat yang rasmi untuk pihak sekolah. Jika anda menggunakan bahasa rojak untuk surat rasmi yang sekolah, maka satu sekolah akan terkena kesannya. Oleh itu kita harus menggunakan bahasa Melayu sebaik-baiknya dan tidaklah mencampurkan bahasa rojak ke dalamnya. Terima kasih buat panel kita dengan perkongsian yang sangat berkelas. Saya menyaksikan bahawa kebanyakan faktor bahasa adalah daripada pencampuran bahasa lain, seperti mana yang panel kita cakap mengenai bahasa rojak. Seterusnya, saya juga akan terus bergerak kepada panel kita yang kedua untuk memberi perkongsian beliau selaku Timbalan Pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang dihormati ahli panel sekalian, seterusnya sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Hidup ini ada pasang surutnya. Ada kala kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Dan demikian juga hal ini dengan bahasa dan sastra Melayu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai medium penyampaian maklumat dalam dunia digital ini saban hari semakin meluas, terutamanya dalam kalangan pengguna komputer dan juga telefon bimbit melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok dan Facebook. Saya yakin para ahli panel di sini dan juga moderator juga turut menggunakan media sosial berikut, betul? Saya kerap menggunakannya. Kita tidak terlepas dengan media sosial. Ya, betul. Jadi perubahan ini telah membawa kepada satu proses evolusi bahasa Melayu di peringkat maya. Penggunaan bahasa Melayu digital yang semakin meluas secara tidak langsung mengubah kegramatisan dan juga penggunaan bahasa Melayu digital yang semakin meluas secara tidak langsung membawa kesan kepada penggunaan tata bahasa digital bahasa Melayu itu sendiri. Namun begitu, semakin ramai pengguna-pengguna bahasa Melayu mengabaikan kemurnian dan keasliannya. Jadi di sini sebagai contoh, kesan daripada penggunaan ruang cyber yang serba mudah dan serba luas ini telah menghasilkan istilah-istilah baru, penulisan yang menyalahi hukum-hukum tata bahasa dan juga kesalahan ejaan.
terutamanya penggunaan bahasa rojak yang telah diceritakan oleh saudara Aizuddin sebentar tadi, dan juga bahasa ringkas. Jadi perubahan negatif ini harus dipantau agar martabat dan keaslian bahasa Melayu itu sendiri dapat terpelihara. Jadi antara isu yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah antara isu istilah-istilah baru. Jadi penggunaan bahasa Melayu di internet ini semakin meluas bagaimana yang kita tahu. Namun masih ramai pengguna-pengguna bahasa Melayu yang mengeksploitasikan kemudahan unsur-unsur komunikasi tersebut. Ini dapat dibuktikan apabila banyak laman-laman sesawang yang seperti blog, website ataupun website yang dalam bahasa Inggeris telah dibentuk tetapi tidak menepati tata bahasa dan frasa-frasa yang tersusun. Jadi sebagai contoh kesan dari penggunaan ruang cyber yang serba mudah ini, wujudnya istilah-istilah baru. Saya yakin bahawa ahli panel, moderator dan juga para hadirin di rumah sekalian turut menggunakan istilah-istilah yang bakal saya ceritakan di sini. Okey, sebagai contohnya istilah abang Tesla. Saya pernah dengar abang pernah Tesla. dengar. Okey, sebab boleh je. Dan juga pinjam 100 dan banyak lagi istilah-istilah aneh yang digunakan dalam media sosial. Penggunaan istilah ini tidak menjadi kesalahan sekiranya hanya digunakan dalam laman sosial sahaja. Tetapi seorang pakar bahasa, Prof. Dr. Datuk Nik Safiah Karim pernah menceritakan keadaan di Amerika Syarikat suatu ketika dahulu, di mana seorang guru mengeluh kerana tidak memahami apa perkara yang ditulis oleh pelajarnya kerana penggunaan bahasa yang digunakan hampir sama dengan bahasa Inggeris yang asli tetapi sedikit berubah penggunaannya. Jadi para pelajar di Malaysia juga turut menggunakan istilah-istilah ini dalam bilik darjah. Ini menjadi satu kebimbangan. Apabila seorang guru bertanya satu soalan kepada muridnya, mengapa perkara tersebut berlaku? Boleh pula dijawab, sebab boleh cikgu. Ini pernah berlaku. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan, akan menyebabkan bahasa Melayu itu sendiri akan lupus. Jadi penggunaan istilah baru ini semakin sebati dan menjadi barah, bahkan bagai api dalam sengkam yang membakar senyap sehingga merosakkan kekuatan bahasa Melayu itu sendiri. Ibarat sekerat belut, sekerat ular, hal ini menjadi semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat kini. Jelaslah bahawa penggunaan istilah baru ini dalam komunikasi digital memberikan impak yang negatif kepada kelestarian bahasa Melayu. Setakat itu sahaja, sidang hadirin, saya serahkan kembali kepada pengerusi forum kita, Saudara Nabil. Terima kasih buat panel kedua dengan perkongsiannya sangat diperinci. Seterusnya, tamu masa kita teruskan kepada panel ketiga kita, iaitu novelis yang sangat popular, iaitu Encik Aiman Kurniani. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Sebagai seorang novelis, saya sangat terkesan dengan kegramatisan, isu-isu kegramatisan dan tata bahasa yang berlaku pada era ini. Antara faktor kegramatisan tata bahasa Melayu yang kian dilupakan adalah kerana masyarakat kini, lebih-lebih lagi golongan remaja, sering menggunakan huruf besar dan huruf kecil secara tidak efektif. Sebagai contoh, seperti kita tahu, huruf besar digunakan untuk menandakan awal ayat, tajuk ataupun kata nama khas, manakala untuk huruf kecil digunakan untuk kata-kata biasa ataupun perkataan di tengah-tengah ayat. Jadi oleh itu, remaja seringkali menggunakan huruf besar untuk menandakan keseronokan ataupun emosi mereka. Saya tak dapat nafikan bahawa memang penggunaan huruf besar secara keseluruhan memang dapat menunjukkan ekspresi mereka. Namun, penggunaan huruf besar secara keseluruhan ini perlu diatasi agar kesalahan tata bahasa ini tidak dilupakan. Lebih-lebih lagi kesalahan tata bahasa yang sangat asas yang kita belajar dari darjah 1 yang sepatutnya diaplikasikan sehingga kini. Oleh itu, kita wajib tahu betapa pentingnya penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Dapat banyak kesan negatif yang akan terjadi jika kesalahan ini semakin digunakan pada era ini. Sebagai contoh, akan timbulnya kesalahfahaman kepada pembaca dan penulis. Seperti pembaca mungkin beranggapan bahawa penulis sedang marah terhadap pembaca, walaupun sebenarnya benda itu tidak dimaksudkan oleh penulis. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang aturan ejaan dan tata bahasa Melayu yang betul dalam tulisan digital ini juga merupakan salah satu isu yang kritikal.
Hal ini terjadi akibat kurangnya kesedaran dalam diri kita sendiri, seperti yang kalian telah sebutkan tadi. Faktor ini seperti kesalahan taip dan kurangnya pemeriksaan sebelum menghantar mesej akan juga menyebabkan kesalahfahaman terhadap pembaca. Jadi kita mestilah meningkatkan kesedaran dalam diri kita dan sentiasa memeriksa semula mesej-mesej yang telah kita tulis sebelum menghantarnya. Kini kita juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang membetulkan perkataan kita ataupun kegramatisan tata bahasa kita agar sebelum dihantarnya mesej itu mesej kita kelihatan profesional dan rapi. Di samping itu, penggunaan sebutan dan logat Melayu yang berlebihan dalam tulisan digital sering terjadi pada era ini. Hal ini terjadi akibat variasi dalam penggunaan bahasa Melayu. Seperti saya dari asal Perak menggunakan banyak logat-logat Perak, dan faktor seperti ini mempengaruhi bahasa harian dan kebiasaannya digunakan dalam mesej-mesej kita. Kita dapat mengatasi hal ini dengan beberapa cara. Pertama sekali, kita boleh meningkatkan pemahaman kita tentang sebutan dan tata bahasa Melayu yang betul, seperti Kang dari logat Terengganu yang seharusnya dieja sebagai Kan, dan lebihkan membaca buku-buku bahasa Melayu ataupun menulis cerita-cerita bahasa Melayu, artikel dan sebagainya untuk menjadikan kebiasaan kita. Terima kasih buat panel yang ketiga atas pemberian beliau yang sungguh bernas. Saya dapat rangkumkan bahawa para panel kita telah memberikan perkongsian mereka dengan cukup teliti bahawa banyak isu yang dapat kita perincikan mengenai kesalahan bahasa serta kesalahan kegramatisan bahasa. Okey, sebelum itu ingin kami memberikan peluang buat warga hadirin untuk memberikan soalan mereka. Dipersilakan. Soalan ini saya ingin ajukan khas kepada Datuk Dr. Aizuddin. Assalamualaikum Datuk. Soalan saya seperti mana yang Datuk dan kita semua tahu, generasi muda hari ini lebih gemar untuk berkomunikasi menggunakan media sosial. Jadi bagaimana sebenarnya langkah untuk membendung isu-isu kesalahan tata bahasa dari segi media sosial? Terima kasih Dr. Baiklah, terima kasih buat soalan yang diajukan oleh saudara kita tadi. Okey, baik. Hadirin sekalian, seperti hadirin sekalian maklum, lain dahulu, lain sekarang. Golongan muda zaman kini sangatlah mudah terpengaruh seperti kerbau di cucuk hidung. Apa yang didengari, apa yang dikatakan oleh para pengguna media sosial yang terkenal atau lebih dikatakan sebagai influencer suka dan juga pantas juga diikuti. Oleh itu, penting untuk adanya dukungan dan juga dorongan kepada penulis ataupun pengguna media sosial yang dikenali sebagai influencer ini untuk mereka menggunakan tata bahasa dan juga ejaan yang betul sewaktu mereka menggunakan media sosial. Hal ini dapat dipraktikkan oleh para influencer ini dalam tontonan secara langsung atau dikatakan sebagai live streaming, atau sewaktu mereka ingin menghantar post mereka di media sosial. Maafkan saya perlukan menggunakan terma-terma begini kerana takut atau bimbang para penonton di luar sana tidak memahami kata-kata saya. Berkata patah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kerana penggunaan bahasa yang tidak sebati dengan norma kehidupan mereka. Okey, baiklah. Terdapat beberapa kepentingan bagi hal ini. Ialah pertama, contohnya untuk komunikasi yang jelas. Para influencer ini perlu menggunakan tata bahasa yang betul dan juga ejaan yang betul bagi memastikan para pengikut-pengikut mereka atau follower mereka tidak salah faham atas post mereka ataupun live streaming mereka, supaya mereka tidak dikecam ataupun dihina oleh para followers. Seterusnya ialah untuk membangunkan kemampuan bahasa. Jika influencer itu sendiri mampu untuk menjaga tata bahasa dan juga isu ejaan dalam bahasa Melayu, maka sudah semestinya followers mereka akan juga dapat mengikut jejak langkah influencer mereka. Oleh yang demikian, mendukung dan mendorong penggunaan tata bahasa dan ejaan bagi pengguna media sosial dan juga penulis yang terkenal dapat memastikan komunikasi yang efektif dan penghargaan terhadap bahasa dan budaya kita.
Ini juga memberikan manfaat individual dalam pengembangan kemampuan bahasa dan mendukung pendidikan secara keseluruhan. Okey, baiklah. Itu saya harap itu menjawab soalan oleh Encik tadi. Dengan pemberian pendapat beliau, maka barakallah sesi pertama kita. Seterusnya kita akan terus pada sesi pemberian pendapat oleh panel kita mengenai solusi-solusi yang dapatkan kita ketengahkan bagi membendung masalah ini. Di mana-mana panel untuk memberikan pendapat mereka. Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada saudara Nabil. Jadi, jika ditanyakan soalan tentang solusi terhadap gramatisan dan juga salah ejaan tata bahasa di dalam penggunaan laman sosial, antara salah satu inisiatif yang boleh kita ambil adalah dengan menggunakan produk IT atau perisian ataupun lebih dikenali sebagai software. Antara perisian yang boleh digunakan adalah seperti Dewan Edge Pro daripada The Name Technology SDN BHD yang dapat mengesan secara automatik jika adanya satu kesalahan bahasa di dalam ejaan bahasa Melayu dengan menandakan kesalahan tersebut sekaligus memperbetulkan kesalahan tersebut. Selain itu, produk ini turut menampilkan rekaan sempang ataupun lebih dikenali sebagai hibernator pertama untuk bahasa Melayu, di mana ia secara automatik menandakan sempang mengikut tata bahasa Melayu dan bukan seperti bahasa-bahasa Inggeris. Selain itu, teknologi Check Anywhere pula membenarkan anda menghitamkan atau highlight perkataan dalam aplikasi Windows untuk menyemak ejaan segera tanpa perlu menaip semula, menyalin dan sebagainya. Perisian ini turut menampilkan Kamus Dewan edisi keempat, Kamus Inggeris Melayu Dewan dan daftar istilah bukan sahaja aplikasi komputer. Telefon bimbit juga boleh menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi saya rasa dengan adanya aplikasi-aplikasi ini, maka kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kesalahan-kesalahan ejaan. Kerana sekarang ini teknologi berada di hujung jari. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi-teknologi ini untuk melestarikan lagi bahasa Melayu kita? Nak setuju. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih buat panel kedua. Ada panel lain yang ingin memberikan pendapat? Antara inisiatif yang sewajarnya dijalankan oleh kerajaan adalah dengan cara mengadakan ataupun menganjurkan kursus atau pelatihan yang berkenaan dengan tata bahasa Melayu terhadap masyarakat. Kursus seperti ini penting kerana ia dapat membantu memperbaiki kemahiran bahasa Melayu, penulisan, pemahaman dan sebagainya. Dan untuk menjayakan program tersebut, kita perlulah menjemput guru-guru yang berkaliber dan berpengalaman untuk mengajar anak-anak kita. Sebagai contoh, mereka boleh mengadakan pelbagai aktiviti yang berlandaskan PAK 21 dan berkomunikasi secara terus dengan mereka. Dan tidak lupa juga, ianya sangat penting bagi kita untuk mengajar anak-anak kita betapa pentingnya untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul. Sebagai contoh, saya sendiri berkomunikasi dengan anak saya di media sosial dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul tanpa menggunakan sebarang singkatan, dan saya boleh lihat bahawa bagaimana acuan begitu lakunya adalah sangat tepat, kerana saya dapat melihat bahawa anak-anak saya menggunakannya seperti mana yang saya gunakan. Selain itu, kita juga perlu melakukan penyuntingan dan pemeriksaan tata bahasa secara teliti sebelum menghantar pesanan digital. Kita perlu melakukannya untuk memastikan bahawa pesanan kita jelas, teratur dan mempunyai makna yang tepat. Ini membantu menghindari kekeliruan dan memberi impak yang positif kepada pembaca. Sebelum menghantar pesanan digital, kita perlu memberi perhatian kepada aspek-aspek seperti format, struktur ayat, penggunaan kata yang sesuai dan sebagainya. Terima kasih buat panel ketiga. Saya rasa itu sahaja pada hari ini. Untuk merangkumkan sesi kedua kita, saya dapat merasakan bahawa banyak pihak dan banyak expert yang dapat membantu untuk membendung masalah kegramatisan bahasa serta kesalahan bahasa. Contohnya, panel ketiga telah memberikan ideanya untuk mencari guru-guru yang cemerlang ataupun pihak
sekolah yang dapat memberikan milikkan kepentingan menggunakan bahasa yang betul. Sebab seperti bab kata pepatah, menetu buluh biarlah dari lubuk ya. Sebab generasi kita sekarang semakin terpeso dengan penggunaan bahasa yang kurang betul. Contoh, pen yang kedua, kita juga telah memberi ideanya mengenai penggunaan teknologi digital yang sangat membantu, dan saya kira pen itu juga akan memberi impak yang sangat positif kerana pada waktu kini, pada era kini, semua benda yang berkaitan dengan teknologi dapat membantu dan dapat menarik cita rasa para belia dan para golongan masyarakat Malaysia. Oleh itu, sekian itu sahaja perbincangan topik kita pada hari ini. Semoga forum kita dapat memberi impak yang sangat positif dan akan dapat memberi ibrah buat golongan hadirin dan para penonton sekalian. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.